Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lepas ni saya akan cerita tentang kes Muhyiddin Yassin. Saya nak tengok dulu komen orang lain sebelum saya bagi komen saya. Terlebih dahulu, saya nak cerita tentang jasa PAS kepada Anwar Ibrahim dibalas dengan pengkhianatan. Pada tahun 82, saya telah menunaikan haj saya yang pertama. Saya pergi Mekah kesemuanya 10 kali, dua kali haj, 8 kali umrah. On my first hajj tahun 82, itu tahun Anwar masuk UMNO. Saya pergi haj dan saya bersama semasa tu arwah Ustaz Fadil Noor, Tok Guru Abdul Hadi Awang, Mustafa Ali, Wan Mutalib Embung dan beberapa lagi orang-orang PAS. Dan kita bersama 3 minggu dari Mekah, kita pergi ke Madinah, duduk di Madinah dan pergi ke Jeddah. Dan semasa saya bersama Ustaz Fadil Noor, yang sebenar saya dah kenal lah semua kecuali Ustaz Fadil. Saya hanya kenal dia masa di Mekah. Tapi yang lain saya memang dah kenal sebab semua dari Terengganu. Saya bercakap dengan Ustaz Fadil dan saya tahu Ustaz Fadil ni memang rapat dengan Anwar. Sebab kedua-dua pemimpin ABIM, Presiden dan Timbalan Presiden. Dan saya bercakap dengan Ustaz Fadil. Dan ini kalau tengok depan Mekah ni, saya tengok muka Ustaz Fadil sedih. Ustaz Fadil keluar air mata. Dia kata dia pun tak tahu sebab apa Anwar ni tinggalkan perjuangan Islam dan masuk UMNO. Anwar kata dia nak masuk UMNO kerana UMNO ni kotor. UMNO ni anti-Islamik. Dia nak bersihkan UMNO, dia nak mengislamkan UMNO dari dalam. Ustaz Fadil bagi tahu saya, dia sedih. Ustaz Fadil ni dia cerita dah macam nak menangis dah. Ustaz Fadil kata, kalau kita lompat dalam tong tahi dan kita cuba cuci tong tahi dari dalam, bukan tong tahi tu bersih, kita akan jadi kotor. Jadi 3 minggu tu macam-macam saya bincang dengan Ustaz Fadil ni. Dan Tok Guru Hadi tak banyak cakap. Dia memang he don't talk much. Dia senyum, dia angguk, kadang-kadang dia itu saja. Tapi Ustaz Fadil cerita ke saya dan saya tahulah apa dalam otak dan dalam hati Ustaz Fadil. Semenjak trip saya ke Mekah, saya rapat dengan Ustaz Fadil sampai saat dia meninggal dunia. Masa saya dengar dia sakit di Alostar, dia kata Ustaz Fadil sakit teruk. Saya dari Kuala Terengganu, saya drive pergi ke Alostar. Saya duduk bersama Ustaz Fadil 1 hari, dari pagi sampai ke asar, dan macam-macam lah kita bercakap. Rancangan hasrat matlamat Ustaz Fadil untuk PAS dan juga untuk orang Melayu dan untuk Malaysia. I know what's in his heart, what's in his mind. Bila you dah berminggu-minggu you tidur satu bilik dengan seorang tu, maknanya dan you banyak bercakap, banyaklah you mengenali manusia tersebut. So memang Ustaz Fadil ni broken heart. He was broken hearted. Yang Anwar ni lari, tinggalkan PAS dan masuk UMNO dengan alasan dia nak bersihkan UMNO dari dalam. Tapi Ustaz Fadil kata yang sebenarnya Anwar tahu kalau dia ambil alih sebagai Presiden PAS, maka Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia hanya boleh jadi Perdana Menteri Malaysia sebagai Presiden UMNO. Jadi matlamat Anwar ialah akhirnya menjadi Presiden UMNO supaya boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Itu saja. Ini alasan yang nak cuci dari dalam, nak mengislamkan UMNO ini semua ngarut, dia kata. Anwar menghadapi kejatuhan, ataupun kejatuhan Anwar ni bermula apabila
Karpal Singh dari DAP bangun dalam parlimen dan membuat tuduhan terhadap Anwar. Dia kata Anwar ni ada kes sodomi. Dia meliwat dreba isteri dia, dreba Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan perkara ni kalau betul, tindakan perlu diambil terhadap Anwar dan Anwar perlu letak jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan. Bila Karpal Singh dari DAP mendedahkan rahsia ini, terkejut satu Malaysia. Sebab perkara ni disebut dalam parlimen. Karpal Singh bangun dalam parlimen dan bagi tahu yang Anwar ni ada kes liwat. Tak ada orang tahu semasa itu. Cuma mungkin ada orang suspek lah. Kawan-kawan rapat dia tu sudah suspek. Tapi satu Malaysia, satu dunia diberitahu oleh DAP, oleh Karpal Singh. Bermula hari itu, Anwar was on the way down. Mahathir mengguna tuduhan yang Anwar ni sodomi atau Anwar melewat dreba Wan Azizah sebagai alasan untuk tendang Anwar keluar dari UMNO dan dari kerajaan. Yang sebenarnya Mahathir tendang Anwar keluar dari kerajaan dan dari UMNO bukan sebab sodomi. Sodomi itu alasan. Dia tendang Anwar keluar sebab Anwar ada konspirasi nak menjatuhkan Mahathir dan ambil alih sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia. Itu konspirasi Anwar. Anwar memang nak jatuhkan, boleh kita katalah jatuhkan kerajaan lah. Kerajaan Mahathir dan bentuk kerajaan baru, kerajaan Anwar Ibrahim. Jadi untuk nak elak dari Mahathir jatuh, Mahathir guna tuduhan sodomi untuk nak buang Anwar dan tangkap dia dan penjarakan dia. So dia punya seed ni, benih dia ni was planted oleh DAP. DAP mengkhianat Anwar. Dan kerana itulah riwayat politik Anwar dalam UMNO tamat. Dan pada 20 September Anwar ditangkap. Now, apabila Anwar dibuang dari UMNO, dipecat dari kerajaan, orang yang pertama yang pergi jumpa Anwar dekat rumah dia ialah Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS. Ustaz Fadil pergi jumpa Anwar dan menunjuk kepada seluruh Malaysia yang dia sokong Anwar. Oleh kerana itu, grassroots ataupun akar umbi PAS termasuk pemimpin-pemimpin PAS pun sokong Anwar. Dan pergerakan reformasi, the reformasi movement yang boleh dikatakan dilancar 20 September di Dataran Merdeka dan kemudian berarak ke Masjid Negara. 90% orang PAS. 90%. Tak ada orang PAS, tak adalah reformasi movement, pergerakan reformasi. DAP tak sokong masa tu. Orang bukan Melayu, dia bersorak dan bertepuk. DAP was very happy. Sebab selepas UMNO pecah tahun 87, tim A, tim B, 98, 11 tahun kemudian UMNO pecah sekali lagi, tim Mahathir dan tim Anwar. Dan reformasi ini ialah pergerakan yang disokong oleh PAS. Bermaknanya tulang belakang pergerakan reformasi ialah PAS. Dan Fadil Noor menyokong. Tapi DAP tak sokong. DAP tahun 99 baru DAP masuk sokong. DAP sokong Anwar bukan kerana apa? Kerana mereka nak tubuhkan barisan alternatif. Bermaknanya kalau barisan alternatif di antara PAS, PKR, DAP dan Parti Rakyat, mereka boleh lawan Barisan Nasional. Mereka nak guna reformasi, nak guna Anwar untuk menentang UMNO. Sebab dia tahu pada time reformasi ditubuhkan September 98, pada time April 99, pergerakan reformasi sudah kuat.
dalam beberapa bulan saja. So DAP nak tunggang, DAP nak tompang atas kekuatan reformasi di mana 90% orang PAS. Bermakna DAP pun nak guna PAS dan guna UNWA. So that is boleh dikatakan sejarah apabila DAP ni bermula baik dengan UNWA dan baik dengan PAS. Sebab dia nampak kekuatan reformasi, kekuatan PAS ni DAP 100 tahun tak boleh nak capai. So orang-orang yang menjayakan reformasi, pergerakan reformasi, yang boleh dikatakan tulang belakang pergerakan reformasi, ialah yang orang duk hina sekarang ni, orang pakatan, orang barisan duk kata tok lebay lah. Duk hina orang pakai kepiah putih, orang pakai serban, orang yang pakai baju Arab, dia orang hina panggil tok lebay. Tok lebay lah, 90% backbone, tulang belakang pergerakan reformasi. Dia orang turun dari Kedah, Kelantan, dari Johor. Dia orang turun ke Kuala Lumpur untuk nak menjayakan demonstrasi-demonstrasi pergerakan reformasi movement. Tanpa orang PAS, there be no reformasi. Dan Barisan Alternatif pun yang hari ini menjadi Pakatan Harapan, Barisan Alternatif pun tidak akan wujud. Sebab apabila mereka nak tubuhkan Barisan Alternatif, iaitu pada November tahun 99, mereka dah kata tanpa PAS mereka tak boleh nak buat. PAS kena join. Kalau PAS tak join, so oleh kerana tu DAP dipujuk suruh terima PAS. DAP diberitahu, ini Profesor Jomo boleh cerita. Dia terlibat ni, Profesor Jomo. Sekarang ni Malaysia kenal lah siapa dia Profesor Jomo. Profesor Jomo disuruh pujuk PAS. Tugas dia, UNWA suruh dia pujuk PAS untuk menyertai Barisan Alternatif. Kalau PAS tak join Barisan Alternatif, maka Barisan Alternatif tidak akan wujud, dan lebih baik dia orang tidak bertanding di dalam pilihan raya 29 November tahun 99. Tanpa PAS, baik jangan buang masa bertanding dalam pilihan raya. Itu yang diberitahu. Jadi akhir, last PAS pun setuju join Barisan Alternatif, dan untuk nak mendapat sokongan Bukan Melayu, DAP suruh PAS mengumum yang kalau sekira Barisan Alternatif berjaya menang pilihan raya, berjaya memerintah, maka mereka tidak akan laksanakan hukum hudud. PAS pun setuju. PAS kata, okey, kalau kita menang, oleh kerana this is multiracial coalition, bukan coalition Melayu Islam, maka mereka setuju tidak akan melaksanakan hukum hudud. Barulah DAP satisfied, dan penyokong-penyokong DAP ni menyokong Barisan Alternatif. So ini history dia. PAS punya jasa ni. Kalau tanpa PAS, reformasi tidak akan wujud. Tanpa PAS, Barisan Alternatif tidak akan wujud. Yang hari ini sudah dipanggil Pakatan Harapan. And apa balasan UNWA kepada jasa PAS? UNWA mengkhianati dan mereka mengkeji dan menghina tok lebay, di mana 90% dari mereka menyokong UNWA, menyokong pembangkang semasa itu. UNWA ni lebih dari kacang lupa kulit. UNWA ni sudah lupa daratan. UNWA hari ni menjadi Perdana Menteri. Semenjak tahun 98 lagi cita-cita menjadi Perdana Menteri. 25 tahun dulu dia cuba jatuhkan Mahathir untuk ambil alih sebagai Perdana Menteri. Hari ni 25 tahun kemudian dia berjaya jadi Perdana Menteri. Tapi benih dia, the seed was planted by PAS. Tanpa PAS, tanpa sokongan PAS, tanpa Ustaz Fadil Noor pergi ke rumah UNWA, hari UNWA dipecat dari UMNO, UNWA dipecat dari kerajaan, Ustaz Fadil pergi ke rumah UNWA dan
menunjuk sokongan terhadap Anwar. Selepas tu seluruh PAS juga sokong Anwar tanpa DAP. DAP lah yang menyebabkan Anwar ni menghadapi masalah. DAP yang mendedahkan jenayah Anwar ni sodomi ataupun jenayah liwat. Dan DAP tidak sokong Anwar ataupun join gerakan reformasi hingga bulan bulan September tahun 99, setahun kemudian apabila reformasi ni dilancar September 98. Setahun kemudian baru DAP sokong reformasi, baru DAP sokong Anwar. PAS menyokong Anwar. Ustaz Fadil berjumpa Anwar hari pertama Anwar dipecat dari kerajaan dan dari UMNO. Dan hari ini Anwar jadi Perdana Menteri 25 tahun selepas lancarnya pergerakan itu, semata-mata kerana PAS. Dan orang pun tidak kenal siapa Anwar Ibrahim sebelum Anwar masuk UMNO tahun 82. Masa Anwar masuk UMNO 82 tu, tahun 82, dia dalam ABIM. Fadil pun dalam ABIM. Anwar pada tahun 70-an ditangkap di bawah ISA. Tapi tak ada orang kenal siapa Anwar. Anwar ditangkap ISA, disumbat masuk ke dalam kemunting. Nobody knows who he is. Until apabila dia keluar dari ISA, PAS promoted him. PAS yang bantu Anwar, bawa Anwar seluruh Malaysia untuk berceramah. Dan semenjak itulah orang mula kenal, oh, siapa dia ni Anwar Ibrahim. Is because his promotion mengenalkan Anwar kepada rakyat Malaysia ialah usaha PAS, kerja PAS. Barulah Anwar jadi orang yang terkenal dan 82 dia masuk UMNO. Selepas dia jadi terkenal oleh kerana PAS. Assalamualaikum. Salam sejahtera.